Sambungan bacaan pada hadis yang keempat daripada himpunan-himpunan hadis yang dihimpunkan oleh penulis kitab ini sebagai hadis-hadis yang masyhur, hadis yang popular yang terkandung secara keseluruhannya di dalam kitab ini. Muka surat 819 hadis yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana li hadzal Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar. Sambungan bacaan pada hadis yang keempat daripada himpunan-himpunan hadis yang dihimpunkan oleh penulis kitab ini sebagai hadis-hadis yang masyhur, hadis yang popular yang terkandung secara keseluruhannya di dalam kitab ini. Muka surat 819 hadis yang keempat. Kitab lama, kitab hijau. Kitab 663. Kitab ibu-ibu 663. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud ataupun namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, sedangkan ia adalah seorang yang benar lagi dipercayai. Inna ahadakum yujma'u khalquh fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin
bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Fawallazi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha atau kama qala Nabi fil hadis. Yang bermaksud, sesungguhnya seorang dari kalian dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya. Jadi, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi nak sebut dalam hadis ini tentang proses kejadian seorang manusia di dalam rahim ibu. Nabi kata 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian ia menjadi segumpal darah atau seketul darah. Seperti itu juga tempohnya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi segumpal daging. Sama juga, iaitu 40 hari. Maknanya daripada air mani, kemudian jadi seketul darah, lepas tu jadi seketul daging. Janin itulah. Tempohnya 3 proses itu 120 hari. 40, 40, 40. Kemudian malaikat diutuskan. Lalu ditiupkan roh kepadanya. Dan kepadanya diperintahkan melaksanakan 4 kalimat. Iaitu mencatatkan rezekinya, umurnya, amalannya dan nasib celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain daripada Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dia dengan syurga itu tinggal sehasta sahaja. Tetapi suratan takdirnya tercatat lain. Maka ia beramal dengan amalan ahli neraka. Lalu ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seorang kalian ada pula yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga antara dia dengan neraka itu hanya tinggal sehasta sahaja. Tetapi suratan takdirnya tercatat lain. Lalu ia beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada 2, kita panggil 2-3 benda besar lah, yang dipesan kepada kita oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Antaranya Nabi mengingatkan tentang proses kejadian manusia. Daripada persenyawaan benih sampailah menjadi seketul darah, sampailah menjadi seketul daging, dan kemudian ditiupkan roh oleh para malaikat yang bertugas. Ditiupkan roh maknanya diberi nyawa lah. Baik, jadi Nabi sebut proses ini supaya manusia yang ada sekarang macam kita sedar diri. Kita kata sedar asal usul kejadian.
Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan asal usul kejadian kita. Daripada air sahaja, tetapi Allah boleh bentuk jadi macam-macam sehingga kita jadi manusia yang elok rupa parasnya, elok kejadiannya pada hari ini. Jadi, bila kita kenang-kenang balik macam mana kita hidup dalam rahim ibu, walaupun masa itu kita tak tahu apa satu pun, tak tahu benda. Mak kita bawa kita pergi Maidin, kita ikut saja. Sebab duduk dalam perut kan. Tak boleh bantah ni. Mak kita nak kona ke mana, kita ikut. Mak kita makan apa, kita tompang sekaki. Tak ada benda pun kita dalam rahim ibu ni. Maknanya tak boleh nak bertindak apa-apa. Tak boleh nak buat apa. Ikut je apa mak kita buat, mak kita pergi mana, mak kita dengar, mak kita makan, kita semua tompang sekaki. Tak boleh buat apa-apa, maknanya apa? Allah nak didik kita sejak dalam rahim ibu, jangan lawan ibu. Kan? Sebab tak boleh buat apa. Duduk diam je, jangan melawan. Cuma bila dah 8 bulan, 9 bulan tu dia jadi kurang hajar sikit lah. Kadang-kadang dia terajang perut mak. Kan? Kadang-kadang kita pegang perut ni apa pula tu jojol keluar ni kan. Kaki dia dah menendang-nendang lah, bergerak-gerak perut kita. Tu dah mula nak kurang ajar sikit lah tu. Dah belajar-belajar menendang ni. Tapi baguslah dari segi kedoktoran kesihatan tu baguslah. Maknanya baby tu aktif, sihat gitu kan. Kalau dia tak menendang, kita pula risau. Kan? Diam je budak ni, apa hal kan? Jadi, semua tu Allah buat, ada dia punya pengajaran. Supaya kita sedar asal usul dan ingat daripada dalam perut Allah dah ajar kita jangan melawan. Mana mak kita buat apa pun kita angguk, mak kita makan apa pun kita tompang, ke mana dia bawa apa semua dah. Itu prinsipnya begitu. Baik, kemudian kena ingat juga dari dalam rahim ibu lagi Allah telah aturkan beberapa perkara, antaranya 4 perkara untuk kita. Walaupun belum terjadi, tetapi Allah dah susun siap-siap. Yang pertama tadi adalah dicatatkan Allah arah malaikat yang tiup roh tadi. Kemudian terus dicatat atau direkodkan rezekinya. Rezeki kita. Rezeki kita ni dah ditulis sejak kita dalam perut ibu. Namun hakikatnya sudah pun dicatat sebelum daripada itu lagi. Sebelum kita wujud apa semua pun Allah dah atur siap. Cuma Allah perintah malaikat, tolong salin, catat balik. Si Polan yang bakal lahir ni rezeki dia banyak mana. Katalah, ini contoh ya, contoh. Katalah rezeki si A ni, dia akan selama hidup dia akan makan beras cap rambutan, contohlah. Contoh sebanyak 13,000 kampit semua hidup. Contoh gitulah. Jadi dicatat makanan dia, ikan dia, sayur dia, buah dia, apa benda semua sekali dicatat. Sebab itu saya pernah cerita dulu, apabila manusia nak meninggal dunia, nak matilah. Bila kita nak meninggal ni, 2 benda kan saya sebut dulu. Pertama, kita meninggal ni sebab ajal dah sampai. Dan yang kedua, kita akan mati apabila rezeki kita dah cukup. Itu sebab Allah suruh malaikat catat siap-siap rezeki kita banyak mana. Supaya bila dah sampai limit dia, matilah lah. Dah nak hidup macam mana, rezeki dah tak ada. Maksud dia macam tu. Oksigen yang kita sedut ni banyak mana, semua dah dilengkapkan oleh Allah.
Kita hanya disuruh percaya dan disuruh beriman dengan sebenar-benar segala apa yang ditentukan Allah. Jadi bila kita percaya, tiap-tiap orang ada rezekinya masing-masing. Saya ada rezeki saya. Tuan-tuan, ibu-ibu ada rezeki masing-masing. Dah kalau kita betul-betul yakin dan percaya atas setiap rezeki yang Allah dah tulis untuk kita, apa yang akan berlaku sebenarnya? Kita takkan risau dan tak akan jadi iri hati pada rezeki orang lain. Itu sebenarnya. Kan? Tapi sebab tak faham, aku nak juga mana boleh jadi macam ni. Lepas tu dengki. Kalau nak dia usaha tak apalah. Tapi buat dengan cara yang tak betul, dengki, khianat, busuk hati. Itu yang silap sebenarnya. Kan? Tapi bila orang yang faham konsep rezeki, dia takkan susah hati lah ibu-ibu sekalian. Redha lah. Dia takkan susah hati. Dia tahu dah. Ini memang kalau betul aku punya rezeki, aku akan dapat kerja ni. Contoh, aku mesti dapat kerja ni. Kalau Allah takdir, aku dah usaha, dah minta isi form semua. Takdir Allah memang aku punya, dapatlah. Tapi kalau takdir Allah tak dapat, tak dapat. Jadi bila kita faham konsep tu, tak ada nak kecewa. Bila dapat duka cita dia maklum, kan? Kita pun menonggeng 12 hari. Peras. Panggil Furah menonggeng. Tak redha. Takkan berlaku lah sebab kita faham. Oh, ni job ni bukan rezeki aku. Oh, projek ni aku dah apply semua, tak ada rezeki, tak dapat. Tak apalah orang lain punya, biarlah. Dengki buat apanya. Kan? Jadi bila faham betul-betul konsep rezeki, insya-Allah ibu-ibu sekalian, tak ada apa yang kita nak risau, nak bimbang, nak takut, tak ketahuan. Tak ada. Sebab apa? Kita dah tahu dah rezeki daripada Allah. 100%. Bukan manusia. Tapi 100% rezeki kita Allah yang bagi. Pagi ni, saya datang, ibu-ibu datang. Ini nama dia rezeki. Rezeki kita bertentang mata. Oh, ayat dia tu. Ayat tu. Kan? Jadi, rezeki dapat jumpa ustaz. Ingat senang. Kan? Jadi, orang lain tak dapat datang. Kan? Tak ada rezeki dia nak kuliah pagi ni. Tapi Allah dah susun sejak kita dalam perut 2 Oktober pukul sekian pagi. Dah susun dah tu. Pakai baju apa, tudung apa, duduk kursi yang mana satu, menyandar ke tidak, lena ke tidak. Itu semua ditulis. Awal dah kena dah. Jadi ibu-ibu sekalian, yakin dengan rezeki, tak ada apalah nak ditakutkan. Bak kata orang tua kita kan, mak-mak kita, atuk kita, dia kata kalau depan mata pun bukan rezeki kita, tak dapat. Kan? Kalau depan mata ni, ayam golek itu depan kita. Tapi kalau bukan kita punya, oyen datang. Dia terpa dulu, kucing. Kan, bawa lari. Kita kejar satu rumah apa hal, biarlah itu rezeki dia. Kan? Rezeki kita mungkin benda lain kan. Tapi bila tak faham, tu yang mengamuk aja kerja tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pertama sekali, semua rezeki kita, apa jenis sekalipun, yang diistilahkan rezeki ni bukanlah makan minum saja kan. Pakaian, keluarga, jodoh, itu semua rezeki lah. Semua tu Allah dah susun. Baik, yang kedua tadi adalah disebut sebagai wa ajalih. Bila ajal kita nak sampai. Umur kita lah, maksud dia umur dan ajal. Ajal ni masa kan. Jadi umur kita berapa tahun Allah dah tentu. Cuma kadang-kadang ada juga orang tanya, dia kata, ustaz, ketentuan-ketentuan Allah ni ada ke yang boleh berubah? Ke memang dah fix macam tu, tak boleh tukar dah? Dia ada ketentuan yang boleh berubah dengan asbab-asbab tertentu.
mungkin asbab doa, mungkin asbab amalan, mungkin asbab usaha. Dia ada tu. Contoh macam umur. Memang Allah fikkan umur kita katalah tinggi sikit lah, 85. Tak nak mati awal ni. Kan? Katalah 80 contoh tak. Boleh tak daripada 80 tu naik je 82, 83? Boleh sebenarnya. Bergantung pada amalan kita. Contoh, Nabi kata, siapa yang menjaga hubungan silaturahim, Allah akan panjangkan usianya. Boleh tambah. Siapa yang rajin bersedekah, rajin infak, tolong orang belanja begitu begini, ada potensi Allah akan tambah lagi usianya. Asas tu dah ada catatan 50, 30 kan. Tapi boleh berubah. Ada yang qadar ketentuan Tuhan yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Jadi yang penting setiap benda tu usaha. Contoh ginilah. Allah dah tentu dah Ustaz, saya ni agak-agaknya mati 60. Contoh lah kan, contoh. Umur dia baru 25. Dia sebat semua sekali. Maksud dia makan tak peduli, tak jaga kesihatan. Orang kata membujur lalu melintang patah. Semua dia bedal semua. Vitamin pun tak telan. 6 bulan sekali tak pergi jumpa doktor buat cek. Agak-agak sampai 60 tu. Kan? Mungkin tak sampai. Sebab apa? Ikhtiar dia tak ke mana hala dia pergi. Jadi sebab itu apa pun jalan cerita kita, kita punya usaha dengan doa biar selari. Lepas tu barulah bismillah, tawakal ala Allah. Tak apa Ustaz, saya tawakal lah insya-Allah ni. Saya selamat sampai ke Johor sekejap lagi ni. Bawa 230 bawa kereta. Lepas tu tawakal. Mau jadi begitu? Tak mau. Jadi sebab itu ajal ni pun Allah dah tentu. Tempoh mati kita. Bak kata orang tua kita jugalah. Pinjam sekali lagi perkataan orang tua kita. Kalau belum ajal, tak mati. Tu je cerita dia. Aksiden macam mana teruk pun, kalau belum sampai masa, tak mati. Jatuh bangunan daripada menara 118 Kuala Lumpur. Menara baru tengah buat tu, nama dia 118 kan. Kena ingat nombor tu. Menara 118. 118 tingkat. Logik lah orang kata ikut adat. Jatuh tingkat 118 ke bawah ni memang mati ya. Adat. Tapi kalau takdirnya Allah kata belum sampai masa, dia tak mati ibu sekalian. Jatuh 2 tangga je mati. 2 tangga stage ni. Adat dia tak mati, 2 anak tangga je. Tapi kalau Allah kata kau turun kang, mati, jatuh. Mati . Jadi sebab itu, keyakinan kita tu. Sebab tu bila tengok, yalah, ni kita tukar sikit. Bila tengok orang-orang mati ke apa, ambil pengajaran. Itu je dah. Macam kes yang berlaku di Kanga tu kan. Kanga tu. Yang Kanga kan Perlis. Yang macam terkejut. Kanga. Macam jauh no bunyi dia. Memanglah jauh kat Perlis tu. Kan. Yang suami dia bunuh isteri dia tu. Yang tikam tu. Kan. Bergaduh-gaduh balik, nak pergi kerja kot rasanya. Dia pakai uniform. Dia kerja hospital. Kan. Hospital Kanga. Jadi bertekak tak tahulah. Polis kata cemburu. Suami 38. Bekas tentera yang dah pencen awal kan. Jadi isteri 31. Bergaduh-gaduh tikam. Polis kata 2 cm. Satu tikaman je, bukan banyak pun. Kena kat dada kiri ni, mungkin kena jantung ke apa, wallahualam. Mati, lepas tu dibalut dengan selimut kan. Simpan dalam bilik. Siap-siap ke anak, hantar taskar. Lepas tu, serah diri kat polis. Jadi, saya tengok semalam dah kena reman 7 hari lah. Jadi, kita ambil pengajaran dekat situ lah. Masalah keluarga suami isteri ni, dia tak perlu nak sampai kau tikam-tikam bini macam tu kan. Jadi, benda boleh bincang lah.
Ada cara yang agama ajar, kalau betul berlaku kita boleh lepaskan isteri kita cara yang baik. Banyak cara yang elok lagi, yang tak melibatkan nyawa melayang ni. Jadi saya tengok video-video, lepas tu saya baca komen-komen, terutama perempuan lah komen dalam tu kan. Dia kata nampak gaya tak selamat ni dengan suami kita ni. Aku baca pun seram juga kan. Jadi ada logiknya juga kan apa yang diorang tulis tu. Dia kata, oi, kalau macam ni dah tak rasa selamat dengan lelaki kita ni, kan. Sebab kadang-kadang tindakan tu dah jadi macam tidak terkawal. Orang ada iman, ibu-ibu sekalian, insya-Allah dia tak buat benda-benda macam tu. Dia akan tiru sunnah Nabi, menyayangi isteri, mengasihi, menjaga dengan baik keluarga dia akan jaga. Tapi bila iman tak ada, itu yang kita takut. Tengah-tengah naik angin ni, syaitan ni memang cepat masuk. Syaitan ni kerja dia macam tu lah, sebab syaitan ni memang syaitan. Kan, syaitan dengar marah ni, tapi memang itulah syaitan tu. Kerja dia hasut. Kalau kita belum kahwin, dia goda kita cara belum kahwin. Pergi buat maksiat, berkapa, begitu begini. Masa dah kahwin, dia goda cara dah kahwin. Dah beranak pinak, bercucu, dia goda cara beranak bercucu pula. Masa mula kahwin tu, dia goda cara baru kahwin. Dia hasutnya jarum-jarum kecemburuan. Kan? Cemburu begitu. Ada je tak kena. Tapi insya-Allah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, saya percaya depan saya ni lebih berpengalaman. Yalah, saya tengok muka pun dah tahu. Sabar, jangan suka dulu, ayat saya belum habis. Saya tengok muka tu dah tahu maksud dia. Saya tengok muka ibu-ibu tu, bukan maksud saya berpengalaman tu. Dah tahu dah ibu-ibu ni berumur lebih daripada saya. Tu maksud dia. Sabar dulu. Kan? Jadi ibu-ibu pun dah kahwin lebih lama daripada tempoh saya berkahwin. Ni 2023 kan. 2023, maknanya saya baru 23 tahun kahwin. Ibu-ibu mungkin dah 30, 40, 50 tahun. Dan Alhamdulillah kekal. Orang kata kalau boleh bercerai tu cerai matilah. InsyaAllah dah. Itu niat kita. Walaupun ada lah orang kata pasang surut, bertekak, kan macam-macam lah. Ada kadang mood tak kena gaya, naik angin tak pasal. Jadi boleh settle elok. Sebab masing-masing faham. Dia keluarga ni dia memahami je. Ada toleransi sikit. Lepas tu saling faham memahami. 20 tahun kahwin, rasanya boleh faham dah kot. Apa yang suami kita suka, apa yang suami tak suka. Dan suami pula dah 20 tahun kahwin, dia mesti tahu apa yang isteri dia tak suka. Apa yang isteri dia suka, dia buat. Jadi kena tahulah. Isteri paling tak suka balik kerja, stokin bergulung. Susah dia nak basuh. Dia nak kena repair dulu, seluk tangan, tarik balik. Kan? Jadi lepas tu bersepah pula tah mana letak. Itu pantang dia dah 20 tahun. Takkan tak reti. So kita dah tahu, oh ni jangan buat ni. Lagi aku kena ceramah ni. Kan? Buka elok, letak tepi, letak setempat. Dah tahu. Kan? Jadi kita atur elok-elok lah rumah tangga kita, insya-Allah. Dan benda ni kita pesan pada anak-anak kita yang bakal berkahwin, akan berkahwin, baru berkahwin. Pesan benda tu lah. Kan? Sebab dalam keluarga ni tak boleh terburu-buru. Kena ada kepercayaan. Walaupun di sebalik kepercayaan tu kena ada reserve sikit. Kecurigaan sikit lah, jangan banyak sangat. Kecemburuan tu kena ada. Jangan tak boleh cemburu langsung. Kan? Nanti dia panggil suami dayus pula. Jadi benda-benda macam ni tu kena diingatkan. So itu kita pernah juga cadang-cadang. Kan? Kalau nak buat kursus kahwin ni, dia sebenarnya tak cukup 2 hari. Kan dulu, kan sebelum kahwin ada kursus. Namanya kursus kahwin. Kursus kahwin. Kalau saya dulu dengan arwah siapa ke nama tu yang terkenal dalam kursus kahwin dulu ni. Jadi 2 hari je. Sabtu full day, pagi petang, Ahad setengah hari sampai ke 12. Lepas tu dengan ilmu sehari setengah tu nak guna seumur hidup.
Mana cukup ibu-ibu sekalian? Kan? Tak cukup. Jadi bolehlah basic-basic, dan mujur kita pula ni ustaz sikit, adalah ilmu agama sikit, boleh tahan lah juga kan. Kalau yang tak berapa nak start tu macam mana? Yang tak ada ilmu agama, tak tahu hukum hakam, kan, hukum perkahwinan, taklik tu apa, cerai tu apa, rojok tu apa, nafkah tu apa, tak tahu. Jadi benda-benda ni lah kita kena tengok balik. Sebab itu asas agama ni sangat penting dalam hidup kita, insya-Allah. Baik, jadi ajal atau umur telah dicatat. Dan yang ketiga, amalannya. Amalan kita ni, apa yang kita buat setiap hari, baik tak baik apa semua dah disusun oleh Allah. Cuma dalam fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kita buat semua itu atas kerelaan diri kita sendiri, bukan ada paksaan daripada Allah. Kalau mazhab atau fahaman Jabariyah contoh, dia kata manusia ni tak ada apa, kena ikut je apa Allah dah tentu. Pasal apa mencuri? Allah dah takdirkan ustaz. Kan? Sebab kita ada kuasa nak ubah, dia kata. Itu fahaman yang tak berapa tepat lah. Jadi untuk kita ni, itu atas ikhtiar diri kita sendiri. Ibu-ibu bersusah datang kuliah pagi ni, ada siapa-siapa paksa? Allah paksa kita ke? Tak ada. Atas kita lah. Kita tengok jam, sempat lagi ni. Tengok cuaca, okey ni, tak hujan ni. Kita pun semangat, bolehlah kuliah lah hari ni. Walaupun Isnin kan dipanggil Monday Blues kan. Jadi mood dia tu tak berapa nak jadi sangat. Jadi kita pun datang. Tak siapa paksa pun. Sukarela je datang. Buat benda baik ke, buat benda tak baik, Allah tak pernah paksa kita. Walaupun Allah dah atur nasib kita, bila kita jalan buat, barulah benda tu on, dia panggil lah. Jalan benda tu. Jadi semua amalan kita ni Allah dah atur. Baik buruk amalan kita Allah dah atur. Dan juga yang keempat tadi, nasib celaka atau bahagia. Kita punya habuan besok syurga atau neraka pun ditentukan oleh Allah. Baik, kemudian dalam sambungan hadis tadi, dia konsep dia gini. Ada orang, dia buat amalan syurga. Dia memang baik atas dunia ni. Baik, elok, tak tahu, dekat nak mati. Allah dah takdirkan dia ni memang nasib dia tak baik. Dah elok dah buat amalan syurga, ujung-ujung umur ni orang kata berkalih pula dah. Bertukar, dia dah tak tahu jadi songsang kok mana gaya. Tiba-tiba dia buat amalan-amalan ahli neraka. Kemudian Allah kata, Nabi kata dalam hadis tadi, dia akan dihumban ke dalam neraka. Ada orang takdir awalnya tak baik. Rompak, judi, menyamun, rasuah, begitu, menipu dan terus menipu. Dan ujung umur dia, bertaubat pula. Kan? Bertaubat. Ni lagi sehasta nak masuk neraka ni. Tiba-tiba dia bertaubat, bersungguh, menangis, menyesal, gerbak-gerbuk. Allah kata takdirnya ke syurga. So daripada maksud hadis ini, apa yang boleh kita ambil faham? Yang pertama, kita yang rasa diri kita dah okey sangat ni, jangan terlampau confident sangat. Kita tak tahu ujung-ujung umur nak jadi apa. Cuma kita sentiasa berdoa, minta yang baik-baik supaya dikekalkan kebaikan kita sampai mati. Itu je lah. Tapi kita tak tahu manusia ni dia boleh berubah, ibu-ibu sekalian. Dan begitulah sebaliknya. Agama ajar kita, tengok orang yang sekarang ini buat benda tak elok. Dia mungkin seksi, tak bertudung, begitu, begini, akhlak teruk kan, tak apa-apa. Kita tak tahu ujung umur dia. Mana tahu dia bertaubat. Jadi sebab itu tengok orang jahat, jangan terus hukum dia ahli neraka, jangan. Doakan. Doa. Itu selalu dah saya pesan banyak kali. Kan, kadang ada viral-viral video entah apa-apa yang merepek-merepek yang teruk-teruk kan. Kadang banyak yang kecam, betul. Sebab tindakan itu tak masuk akal. Atau menyanggahi perangai baik manusia atau adab
dalam masyarakat. Tetapi doa sangat penting dari kita untuk dia. Doakan, ya Allah, aku doakan perempuan yang tengah tergedik-gedik dalam video ni, ya Allah, mudah-mudahan satu hari dia dapat hidayah Engkau, dia bertaubat, ya Allah. Itu lagi bagus sebenarnya. Sebab ending dia kita tak tahu. Contoh. Ayah Pin. Ayah Pin kenal? Dulu yang bawa ajaran sesat kan? Kerajaan langit tu. Yang mendakwa dia boleh naik ke langit lagi. Macam-macam lah yang pelik-pelik sesat. Ramai pula pengikut kan? Okey. Dia dah mati dah, meninggal lah. Berapa tahun dulu. Sebelum COVID lagi dia dah meninggal. Masa dia meninggal tu, kita tak tahu. Entah ke ada ruang 4-5 hari sebelum tu tengah sakit ke apa benda, tiba-tiba dia bertaubat kan? Kita tak tahu, ibu-ibu sekalian. Walaupun kita nampak zahir dia memang dia bawa ajaran yang bercanggah dengan agama lah, dengan fahaman yang pelik-pelik. Tapi masa ending mati dia tu, kita tak ada dekat tepi dia. Jadi kita tak tahu dia mengucap ke tidak, dia sempat bertaubat, dia berubah ke apa. Kita tak tahu. Cuma just kita doakan saja. Kan? Sebab itu bila kita dapat berita-berita kematian, kita doakan. Allahu Akbar. Doakan saja. Tambah pula kalau dia tu memang zahirnya baik. Semalam pun saya dapat berita kematian anak murid. Pernah jadi AJK Masjid Al-Munawwarah, Seksyen 27 Shah Alam. Surau Ad-Din pun pernah. Lepas tu dia pindah ke Bukit Lancung. Abang Mahdi, dia meninggal semalam. Dia sakit lah, ada sakit dia. Sebelum COVID tu pun pernah kena COVID apa semua. Lepas tu saya last kuliah ada baru ni 2 bulan lepas kot isteri dia panggil. Panggil lah kuliah hijrah. 2-3 bulan lepas kan. Lepas tu saya lepas kuliah, sembang-sembang, kuliah duha lah. Jadi dia tu, Ustaz, tak apa Ustaz, nanti abang akan panggil Ustaz. Abang tu suami dia lah yang meninggal semalam. Jadi tak ada panggil kan, meninggal. Orang baik. Orang jaga Ustaz, orang jaga kuliah, orang baik lah, jaga uruskan kuliah-kuliah Ustaz-Ustaz, geng surau pula, geng masjid. Orang baik kan. Itu doa yang baik. Lepas tu semalam, saya ada program dengan Fadil Ustaz Farhan kita, Ustaz Farhan Suhud lah. Jadi sembang-sembang sambil makan tu, terkeluar pula satu cerita pasal masjid Kota Damansara. Saya kata, Ustaz Farhan tanya, Ustaz mengajar lagi ke? Saya kata, tak ada dah Ustaz. Dah lama dah kena flying kick kat situ. Kan? Tukar-tukar AJK tu tak boleh ngajar dah. Walaupun kita ada tauliah kan. Jadi, tak apalah. Dah tak ada rezekinya setakat tu je. Lepas tu, Ustaz Farhan kata, tak tahu, Abang Fadil lah meninggal. Haji Fadil lah meninggal. Saya kata tak tahu Ustaz. Masa tu saya baru nak makan. Hilang selera saya sekejap kan. Tak, sungguh. Pasal arwah Haji Fadil ni, saya kenal dia sejak tahun 98. Saya mula kuliah, dia antara orang paling awal panggil saya. Masa tu dekat Surau Ar-Rafiq. Dekat nama lama Kota Damansara ni, Pusat Bandar Damansara. Nama lama dia sebelum Kota Damansara. Kan? Jadi, lepas tu tukar, ada satu surau. Sampai surau tu, kalau saya tulis, surau tu nama dia Ar-Rafiq. Surau tu betul-betul hujung ke dalam. Memang celah-celah kilang. Kalau dalam jadual saya tulis Surau Bangla, saya tulis. Pasal Bangla yang ramai daripada Melayu. Masa itu, Kota Damansara pun belum membangun lagi masa tu. Macam sekarang dah hebat dah. Daripada situlah dia mula panggil saya, sampailah bawa kepada Masjid Baru Kota Damansara. Saya jadi orang pertama di Masjid Kota Damansara tu, ustaz yang merasmikan khutbah Raya Haji. Saya ingat lagi. Masa mula-mula masjid terbuka, lepas tu ada Raya Haji, saya khotibnya. Dijemput masa tu. Lepas tu kuliah bulanan. Saya tak tahu dia meninggal, ibu-ibu sekalian. Dia meninggal dah 4-5 bulan lepas.
Tak ada siapa pun bagi tahu. Jadi kita rasa macam ralat sikit kan. Mungkin yalah masing-masing sibuk, tak ada nak beritahu ustaz ke macam mana, saya tak tahu lah. Tapi dia memang orang baik. Kalau cakap dengan dia, lembut dia bercakap. Dia panggil, orang kampung saya panggil soft spoken. Saya memang asal dari London, ibu sekalian. Jadi kan, lembut je dia bercakap. Allah, kalau borak dengan dia tu memang tenanglah jiwa. Lembut tu dia bercakap. Kan, saya tahu meninggal dah lama dah, 3-4 bulan dah meninggal. Allah, sedih saya kan. Jadi itu kematian lah. Dan dia orang baik, memang orang baik. Saya forward dekat abang-abang saya. Abang-abang saya kenal lah, dia orang jaga ustaz kan, dia mesti kenal punya. Ya Allah, abang baru tahu, dia kata. Sama, tak ada siapa beritahu. Jadi sebab itu tujuan kita hebahkan kematian ni supaya mendapat doa. Kan, apatah lagi kita hebah-hebahkan pada ustaz, orang alim kan, geng-geng masjid, ni semua orang baik ni. Jadi itu kita doakan. Tak kira lah orang yang meninggal tu orang yang kita kenal dalam kampung tak apa elok perangai dia, contoh tak. Tak apa, doakan juga dengan kebaikan. Sebab habuan dia dah sampai, ajal dia dah sampai, nasib dia dah sampai. Yang kita masih hidup ni, bantu-bantulah dengan doa yang boleh kita kirim. Mana tahu mudah-mudahan bila ajal kita pula sampai, orang lain pula tolong kirim doa untuk kita. Itu je. Kan? Sebab habuan kita memang tak sama pun. Sebab ujian hidup tak sama. Jangan kata ujian hidup, ibu-ibu sekalian. Kasut kat luar pun tak sama. Kasut ibu-ibu kat luar, tu je tengok. Saiz tak sama, warna tak sama, pattern pun tak sama. Saya beranilah pagi ni tak, cuba cari ada tak 2 pasang yang sama. Kot ada. Payah dapat. 2 pasang tu orang yang berlainan, bukan orang yang sama. Orang sama tak aci lah, memang kasut dia. Cari 2 pasang yang sama kasut. Sama saiz, sama design, sama jenama, sama bentuk. Payah nak jumpa. Kan? Susah nak jumpa. Kecuali kita pergi sekolah, kasut budak-budak sekolah kat luar, itu memang sama lah, semua putih kan. Jadi kita ni saiz kasut pun tak sama, ujian lagi lah tak sama, ibu-ibu sekalian. Saya ada ujian hidup saya, ibu-ibu tuan-tuan ada ujian hidup kita masing-masing. Tanggung je lah, apa nak dibuat kan. Kan, ujian ni yang mematangkan kita lah, yang menyeronokkan kita, yang membahagiakan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, berdasarkan hadis tadi, kok mana pun doakan sahaja kebaikan-kebaikan untuk manusia-manusia yang lain. Baik, sambung lagi sikit. Hadis yang kelima. Daripada Hasan bin Ali, cucu Nabi lah, Hasan dan Husin. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hadis Imam Tirmizi dan Nasai, hadis yang sahih. Yang bermaksud telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku peliharakan hadis ini, kata Hasan, dari Rasul, yang berbunyi, tinggalkan apa sahaja yang meragukan kamu, sampai kepada yang tidak meragukan kamu lagi. Konsep hadis ini sangat mudah sahaja. Nabi ingatkan kita apa sahaja dalam hidup kita, kalau perkara itu memang meragukan kita, Nabi ajar da'. Maknanya da' ni tinggal. Da' ni macam tinggal. Lepaskan, biarkan, jangan ambil. Macam itulah. Jadi Nabi ajar kalau ada benda meragu, tak kira lah apa benda sekalipun. Yang namanya mungkin makanan, kita ragu-ragu halal ke tidak ke ni, boleh makan ke, lain macam je kan. Tinggalkanlah. Ni beria dia bercakap depan makanan, boleh ke tak boleh ni, belik makan juga kan. Itu bukan dia tu. Jadi kena ambil konsep yang Nabi ajar.
Lepas tu apa benda lah, ibadah ke yang kita rasa macam, betul ke ni ustaz? Macam lain tak pernah dengar pun amalan macam ni. Kan? Macam ragu je. Semak dulu. Kalau betul ustaz ketuk guru kita kata, oh ni tak boleh, tak betul ni. Tinggal lah. Banyak kan amalan daripada Nabi yang sahih, yang susu galuhnya datang dari Nabi atau daripada para ulama atau daripada ustaz-ustaz kita yang berkongsikan benda tu. Buatlah. Kan? Jangan yang pelik-pelik yang kita buat. Tapi orang kita memang macam tu. Yang bukan-bukan, yang pelik-pelik, yang tidak-tidak, yang entah apa-apa. Itu laju sangat orang suka ikut. Benda standard, datang kuliah, mengajar dan mendengar ilmu macam ni, tak ramai orang datang. Tapi kalau ajaran yang bukan-bukan, kan, percaya Muhammad itu Allah, itu ramai orang ikut. Yang tak apa-apa, yang sesat, yang syirik, yang shortcut, amalan shortcut. Apa dia? Pakai niat dia. Sembahyang pakai niat. Shortcut lah tu. Dia tak ada tamak nina, dia tak ada rukun fi'li, tak ada rukuk, tak ada sujud. Senang hidup kan. Dah sembahyang zuhur dah. Dah ustaz, alhamdulillah katanya. Bunyi macam ya sangat alhamdulillah dia tu. Bila sembahyang tak nampak pun dia pukul 3 ni tak pernah masuk bilik air ambil uduk ke ataupun duduk atas tikar sejadah. Kita sekarang moden ustaz. Pakai niat je. Oh senang hidup tu. Tak boleh tuan-tuan. Niat tu hanya sekadar niat. Niat tu hanya lintasan dalam hati. Dia mesti diterjemahkan niat itu dengan perbuatan. Cuba tengok semua ibadah dalam Islam. Dia ada niat dan diiringi dengan perbuatan. Usolli fardhas subhi. Lepas tu Allahu Akbar, sembahyang 2 rakaat. Dia bukan usolli, duduk diam tak sembahyang. Bukan. Dia mesti ada perbuatan yang mengiring. Kan? Kita niat nak bayar zakat. Keluarkan duit bayar. Ada perbuatan dia. Niat nak haji umrah. Ada pergerakannya, tawafnya, sa'inya, melontarnya, wukufnya. Kan? Niat dan perbuatan. Lepas kuliah, niat nak belanja ustaz. Contoh. Jarang berlaku, tapi contoh. Jangan, saya niat nak belanja. Aku tunggu je kat depan ni. Tak ada pun. Contoh tak? Jadi, ada niat datang ustaz, ni ada belanja sikit. Contoh. Ya? Dia mesti ada iring dengan perbuatan. Dia tak mahu main niat gitu tak boleh, ibu sekalian. Tapi macam saya katalah, kalau bab makan tak ada pula pakai niat. Cuma makan niat je. Saya alhamdulillah dah kenyang ustaz. Tak luak pun lauk, saya niat je. Jarang pula berlaku benda-benda macam tu. Licin dengan pinggan-pinggan kau kunyah kan. Tahu pula nak berusaha, ada pula perbuatan tu. Time ibadah semua kau tembak aja pakai niat. Jangan ibu-ibu sekalian. Jadi sebab itu untung ibu-ibu mengaji, kuliah macam ni supaya faham. Banyak benda kadang kita tak jelas, tak faham, bila datang, alhamdulillah ustaz, adalah kefahaman tu meningkat sikit. Jadilah. Kita mengaji macam ni bukan nak suruh jadi orang alim ulama, bukan. Kalau boleh jadi itu lagi hebat lah kan. Tapi niat kita mengaji ni nak bagi clear kepala otak kita ni. Clear daripada benda yang kita ragu-ragu, tak jelas, tak faham. Kan? Oh macam ni rupanya. Oh puasa ni macam ni. Puasa sunat macam ni. Oh zakat macam ni. Mengajilah caranya. Baru kita faham. Ilmu tu bila ada, senang kerja kita. Kita ada ilmu pemanduan. Tahu ada lesen, tahu bawa kereta. Masuk gear macam mana, signal macam mana, side parking macam mana, nak memotong macam mana. Ilmu tu kita ada, senang kita bawa kereta. Tapi ilmu pemanduan tak ada, cuba-cuba bawa kereta. Tak boleh, jahanam kereta. Dia konsep dia gitulah. Jadi sebab itu, bila Nabi sebut, apa yang ragu-ragu tinggal. Tengok kepada yang lebih baik yang tidak meragukan kita. Itu pesan daripada Nabi SAW. Baik, hadis yang ke-6. Ini pun lebih kurang juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis Hasan Ibnu Majah dan diriwayatkan juga daripada Imam Tirmizi. Hasan ni hadis yang baik lah. Baiknya Islam itu, kata Nabi, maknanya antara kebaikan seseorang yang mengaku menganut agama Islam itu, berlaku kebaikan itu pada diri dia apabila dia meninggalkan apa yang tidak perlu baginya. Ingat, apa sahaja yang tidak perlu bagi kita, kita cuba tinggalkan. Elak-elakkan. Jangan dibuat. Itu maksud dia. Kan? Ada benda yang, banyak benda yang tak perlu. Contoh kita terlampau banyak berehat sangat. Berehat tu perlu, tapi tak perlulah sampai 4 hari 4 malam. Kan, tak buat apa benda terbungkar je kerja kita. Apa benda macam tu. Kan, tak perlu. Jadi rehat sekadarnya. Kan. Yang tak perlu apa? Pembaziran. Tak perlu dalam hidup. Jangan bazir. Sekadarnya orang kata dah. Lepas tu duit-duit yang ada tu boleh diguna ke arah yang lebih baik. Infak, zakat, sedekah ke apa benda, tolong orang. Banyak orang yang susah sekarang ni. Jadi salurkan. Jangan kita buat benda-benda yang dianggap benda tu tak perlu tinggal. Kan? Kita contohlah anak-anak kita, contoh kan, budak-budak, kadang bapak budak pun sama tak? Ada masa kadang rehat, dia main game. Main game sebenarnya tak perlu kan. Tapi sesekali lah orang kata nak relay tekan sekejap game tu dah. Cukup lah. Jangan main game sampai tak semayang. Kata Ustaz Zaidus kan. Kita main game, bersukan ke apa benda yang harus, asalnya harus, tapi sampai membawa pada meninggalkan yang wajib, itu dah jadi haram. Jadi ada benda kita kena tengok balik dalam hidup ni. Buat semakan. Kan? Kita punya perjalanan hidup ni, tengok tak perlu tak payah buat, tak perlu tinggal, tak perlu tak payah beli, contoh gitulah. Mana yang perlu kita beli. Ada keperluan nak beli kasut, belilah. Sebab kasut lama kita berjalan pun dah terasa tak jalan, stokin pun dah koyak kan, tengok-tengok tapak dah selaras dengan jalan raya kan, belilah yang baru. Tak apalah. Jangan kasut ada 320 pasang, kaki 2 je. Kan? Nanti Allah tanya kan susah kita nak jawab, nanti terlampau banyak sangat. Bolehlah buat stok 1-2 tu, tapi jangan sampai membazir lah. Baik, kemudian hadis yang ke-7 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi SAW baginda telah pun bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga ia menyayangi atau mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Dalam jiwa kita, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, mesti ada rasa sayang dan kasih pada manusia yang lain. Khususnya pada orang-orang Islam dan orang baik-baik di kalangan kita. Mesti ada rasa kasih, belas kasihan, simpati. Tadi saya lalu, tadi jalan agak jam sikit. Sampai ngam-ngam 9.58 tadi. Pas saya parking tu 9.58. Jadi, ialah saya biasa memang ikut Waze, ikut Google Map kan. Sebab, walaupun saya tahu, daripada rumah saya ke sini jalan yang mana saya tahu. Banyak jalan saya boleh ikut. Tapi kita tak tahu keadaan semasa atas jalan raya. Kalau saya ikut jalan biasa tadi, saya masuk Lebuh Raya Gatri, boleh sesak nafas saya tadi. Kan? Sebab apa? Dia ada satu kemalangan ke apa benda entah, jam teruk sangat. Jadi dia pun konakan saya jalan lain. Dia tulis 5 minute faster. Kita follow jalan tu.
kita beriman dengan Google Map tu sekejap. Maksud dia percayalah. Beriman tu kita percaya apa dia cakap kan. Kita kadang pelik, dia ni nak bawa aku ke mana ni kan. Tapi betul, dia sampai masjid. Kan? Jadi, nak sebutnya ibu-ibu sekalian, walaupun kita tahu kedudukan, tapi kadang-kadang kita ada bantuan-bantuan yang perlu untuk kita. So, bila saya lalu tadi, selepas tol Subang, exit tol Subang jam sikit nak sampai ke sini tadi. Jadi saya tengok ada satu kereta tengah-tengah antara simpang cabang tu, dia duduk tengah-tengah tu. Bawah MRT punya jambatan lah. Jadi saya tengok alhamdulillah redup kat situ kan. Dalam sesak kiri kanan, dia angkat bonet depan, tuang air, mungkin kereta dia panas. Orang Melayu, budak bujang saya tengok. Jadi saya selalu gitulah. Bukan kata kita baik, tidak. Kita nak tolong dah tak sempat. Kan, nak tanya khabar dia apa masalah dah tak dan. Kita pun dah simpang ujung. Jadi, doalah itu je. Rasa kasihan, ya Allah, kasihan budak ni. Ya Allah, tolonglah. Mudahkan urusan dia, ya Allah. 3 kali saya doakan. Ya Allah, mudahkan urusan budak ni, mudahkan urusan dia, ya Allah. Amin, macam tu jalan. Kan? Jadi, setiap kali saya jumpa orang accident ke, kereta rosak ke, apa yang macam saya rasa macam kesian tu, mesti ada rasa ibu-ibu sekalian. Kan? Macam kita tengah lalu tepi jalan lebuh raya, jalan raya, nampak orang tengah mesin rumput. Kan bahaya tu. Dia mesin rumput tu kadang, ialah dia ada pakailah baju pemantul cahaya apa semua tu. Tapi risiko kereta terbabas boleh langgar dia tu sangat besar sebenarnya. Walaupun dia letak kon sikit tepi tu kan, untuk keselamatan, kita doakan, ya Allah kau selamatlah orang tengah mesin-mesin rumput ni, ya Allah kesian kat dia. Doa. Itu tanda kita kasih pada saudara kita. Kan? Tengok dia dapat musibah, kita ucapkan takziah pada dia. Dia dapat nikmat, kita ucap tahniah. Itu baru betul. Dapat berita anak jiran 10A1. Kita pun kata bukan anak dia seorang je. Tu apa masalah kita tu? Kan? Alah, macam anak dia seorang 10A berlambak orang Subang Jaya 10A1. Dengki tu. Dengki. Patutnya ucap tahniah, hantar WhatsApp ke, tak ada nak jumpa kat pagar, hantar WhatsApp dulu. Kan? Kak G contohlah. Bukan nama sebenar Kak G, tahniah. Dengar-dengar anak 10A1, alhamdulillah, saya tumpang gembira. Seronok apa jiran kita melompat terus buka pagar terus. Nah, ini dengar-dengar berita baik orang, kita pun mulalah dengki. Tak dengar kakak kita yang selalu datang kuliah tu, tengok kereta baru dia pakai tu. Kita mula tak senang kan, cakap pelik-pelik, jangan. Patut ucap tahniah. Kalau orang tu dapat musibah, ucapkan takziah pada dia. Kan? Takziah, dengar-dengar kata baru ni rumah masuk mencuri, takziah kan. Macam tu. Jangan hantar WhatsApp, padan dengan muka kau. Buat lagi kan, pukul 4 dah sampai. Belagak lagi. Dia pula bersyarah kat kawan tu, jangan kan. Jadi kita ni mesti ada rasa sayang dan kasih. Saya sayang dan kasih pada ibu-ibu dan tuan-tuan semua sebab kita ni orang Islam, kita ni bersaudara, kita ni ada hubungan guru dengan anak murid. Jadi sayang tu dia jadi lebih, jangan buat main. Kalau tidak, saya tak sedih anak murid meninggal tadi. Kan? Kita kenal dia, orang baik yang uruskan kuliah kita dah 20 tahun lebih. Tapi yalah, masa dah sampai, rezeki masing-masing, ajal masing-masing. Jadi kita doa yang baik-baik. Jadi sebab itu ingat, mesti ada rasa kasih dan cinta kepada saudara yang lain, manusia yang lain. Kalau tidak, nanti kata Nabi, iman kita tak berapa sempurna. Fitrah manusia, dia nak iman yang sempurna. Iman yang elok, iman yang baik-baik lah. Tetapi bila tak ada kasih sayang itu, tak ada belas kasihan itu. Macam kita tengok, saya tengok video yang bunuh bini dia tu kan, kat Perlis tu. Tengok dia pakai baju lokap kan, kesian ibu sekalian. Isteri dah tak ada. Takdir Allah kalau sabit kesalahan pula macam ni. Kalau bernasib baik tak kena hukum mati, contoh.
penjara. Berapa puluh tahun pula dalam penjara. Yang anak 2 orang macam ni cerita tu. Kan? Jadi kadang kita mikir benda ni, Allah kesian. Kita pula tompang susah hati pula mikir masalah orang kan. Kadang-kadang. Special case macam tu. Kita tengok, ya Allah kesian. Tapi dah takdir Allah pada dia macam tu. Kita doakan, yalah mudah-mudahan dia sempat bertaubat. Dia ada rasa sesalan. Dia ada rasa menyesal apa yang dia buat. Walaupun menyesal itu tak boleh menghidupkan bini dia. Tapi at least lah dia bertaubat kan. Dia menyesal dengan apa yang dia dah buat. Jadi pengajaran untuk dia sebelum dia mati pula. Jadi itu je yang kita boleh doa, yang kita boleh harap. Sebab macam tadi saya kata, takdir Tuhan pada setiap orang ni tak sama. Ujian Allah pada kita sangat berbeza, ibu-ibu sekalian. Jadi gunakanlah segala peluang yang ada untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah, meletakkan diri kita di tempat yang betul sebagai hamba kepada dia. Itu kita kena ingat sampai kita mati, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya nak sambung hadis ke-8 tu tapi dia panjang pula. Nanti kita sambung kemudian lah. Baik. Jadi ibu sekalian, itu yang boleh saya kongsikan sedikit untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada pengajaran, ada iktibar atau sedikit ilmu yang kita dapat pada pagi ini yang boleh kita jadikan bekalan terbaik untuk kehidupan kita bersama, insya-Allah. Baik. Sebelum kita tangguh, seperti biasa, saya ada pagi ni banyak sikit, ada 3 pengumuman. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, seperti biasa, kutipan tabung kebajikan dan Al-Fadhil Ustaz Farhan punya tahfiz lah. Walaupun baru ni pun dia ada kutip kan, Jumaat tu hari kuliah dia kan. Saya tengok kuliah dia tu. Saya tengok ujung-ujung. Saya tak ada kuliah pagi tu. Tengoklah kawan-kawan punya kuliah kan. Kita pun nak mengaji tak? Jadi pertama, kutipan tabung Al-Fadhil Ustaz Farhan, insya-Allah, dan tabung kebajikan sekali lah. Terima kasih atas sumbangan ibu-ibu juga untuk tabung pagi ni. Dan yang kedua, pagi ni saya ada bawa sikit jualan yang macam itu hari tu. Tapi sardin dah habis. Yang ada ubat gigi dengan tamar koko tu lah. Tamar koko ni dia macam Milo sikit lah, lebih kurang macam tu lah. Ada dekat luar sana, nanti ada muslimat yang tolong bantu jagalah. Dan yang ketiga, jadual kita untuk minggu yang ketiga ni, 16 hari bulan saya tak dapat datang, sebab esok lusa saya nak berangkat ke Tanah Suci. Rabu malam, hari ni Isnin kan, lusa lah, hari Rabu malam saya dah ke KLIA, flightnya 6.30 pagi lah. 6.30 pagi. Doakanlah. Saya sebut ni untuk didoakan. InsyaAllah saya doakan buat semua. Dan doakan saya sekeluarga. Kali ni bawa usung semua sekali. Kan, sekeluarga. Dan juga beberapa jamaah lain lah yang ikut sekali, insyaAllah. Doakan semua rombongan. Saya tengok pagi semalam Ustazah Asma dah ada kat Madinah dah. Saya kata dia ni terbang sana sini, ni laju sangat ni kan. Sebelum tu saya tengok dia ada kat mana entah, dekat dia punya pusat tempat yang dia sedang bangunkan tu kan. Apa ke nama dia tu? Dia punya tempat tu lah. Saya tengok live petang tu. Pagi tadi tengok dekat Madinah pula dah bersila kat luar Masjid Nabawi tu. Dia ni terbang ke apa ni kan, laju benar dia pergi. So kalau ada rezeki dapatlah jumpa. Kalau ada rezeki lah. Kalau Allah dah tulis lah rezeki Ustaz Rahim jumpa Ustazah Asma, manalah tahu kan. Saya tak nak jumpa dia lagi. Dia pun tak kenal saya pun kan. Saya kenal lah dia tak kenal lah kita. Tapi dia pernah ikut juga satu live saya masa kami buat live online 3 beradik. Penganjur kata Ustazah Asma tengok dia. Mungkin tengok sekejap ke apa Allah, tapi pernah tengok lah. Jadi doakan rombongan saya dan semualah rombongan umrah yang lain selamat pergi balik, dimudah urusan, sehat semua sekali, insya-Allah. Terima kasih atas doa ibu-ibu. Kita jumpa lagi. So jadual saya yang 16 tu, 16 bulan tu, itu hari saya landing.
Jadi agak mustahil lepas turun KLIA turun datang ceramah tu macam pelik lah bunyi dia. Kan, jadi bagi saya menapis dulu. Bagi saya berehat dulu sekejap. Nanti insya-Allah kita aturkan jadual kita balik insya-Allah. Terima kasih semua. Wallahu alam, yang baik yang benar daripada Allah. Yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.